Pada tahun 2000 dahulu, tersebar sebuah kabar angin melalui SMS dan email menceritakan kisah tentang pelayar negara yang keluar daripada Islam dan masuk Kristian. Ada juga kabar angin yang menceritakan terdapat satu tingkat kosong di Menara Berkembar Petronas. Kononnya, tingkat ini berhantu, tidak boleh dimasuki oleh sesiapa. Ini adalah kisah kabar angin yang tersebar luas di dalam masyarakat kita. Ada di antara kisah ini ialah kisah mitos. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 kisah mitos yang terkenal sepanjang zaman di Malaysia. 5. Dato' Azhar Mansor murtad. Dato' Azhar Mansor berasal dari Kangar Perlis. Seorang yang terkenal di mana dia membanggakan Malaysia sekitar tahun 2000 dahulu dengan ekspedisi pelayaran solo menaiki kapal layar dikenali sebagai Jalur Gemilang, sempena nama Bendera Malaysia. Dia bertolak pada 2 Februari 1999. Dato' Azhar yang pada waktu itu berumur 40 tahun berlayar di lautan merentasi kawasan sejauh 21,600 nautika. Walaupun tiang layarnya patah ketika berada di Cape Horn, Afrika Selatan, dia tekad untuk meneruskan pelayaran yang memakan masa 190 hari. Dia kemudian tiba di Awana Porto Malay Resort di Langkawi dan disambut oleh Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Tun Dr. Mahathir. Dato' Azhar Mansor kemudian diraikan. Kejayaannya disebar di dalam dan luar negara dan terpahatlah nama Dato' Azhar Mansor di dalam sejarah Malaysia. 3 tahun selepas itu, pada tahun 2003, muncul satu pesanan yang disebarkan melalui SMS dan email yang berbunyi seperti berikut. Sejumlah Melayu akan dibaptiskan oleh Dato' Azhar Mansor esok di Gereja Ipoh. Seramai 600 pelajar telah masuk Kristian. Pendedahan oleh mufti di masjid negeri tadi. Pagi esok 8 pagi, demonstrasi bantahan besaran depan gereja tersebut. Datang beramai-ramai, sebarkan demi agama. Pesanan ini tersebar luas dan sekali lagi nama Dato' Azhar hangat diperkatakan, tapi dengan sebab yang salah. Kononnya dia sudah murtad dan keluar dari Islam. Kabar angin menceritakan ketika tiang layarnya patah di Afrika Selatan, dia terjatuh dari kapal layar. Hampir lemas, ada satu susuk tubuh yang menyerupai Nabi Isa ataupun Jesus Christ muncul menyelamatkan dia. Ketika sampai ke Malaysia, dia ada menceritakan ini kepada Tun Mahathir. Tun kemudian menyuruh Dato' Azhar keluar dari Malaysia. Ada juga yang menceritakan Dato' Azhar sedang giat berkhutbah mengajar tentang agama Kristian di Sabah dan Sarawak. Selepas ini tersebar, Dato' Azhar hanya berdiam diri, membuatkan semakin banyak spekulasi yang dia bukan lagi seorang Islam dan tidak berada di Malaysia. Memang menjadi lumrah orang kita. Sebelum wujud media sosial pun ada sahaja yang ditularkan. Namun begitu, kisah ini ialah sebuah kisah mitos dan mitos mata-mata. Apa yang disebarkan tidak pernah berlaku. Malah Dato' Azhar telah berkali-kali menafikan kisah ini dan dia masih seorang yang beragama Islam. Dato' Azhar masih lagi berada di Malaysia, lebih tepat lagi di Langkawi, sedang menguruskan perniagaan kapal layarnya. Itulah mitos terkenal kelima kita pada hari ini. 4. Terowong Rahsia Putrajaya. Mitos seterusnya kita lihat rancangan Tun Dr. Mahathir untuk membina terowong rahsia di sekitar Putrajaya sebagai persediaan kalau negara kita diserang oleh musuh. Pertama sekali, kalau Tun Dr. Mahathir mempunyai rancangan seperti ini sekalipun, ia tidaklah mustahil. Sebab untuk mencipta terowong ataupun laluan rahsia di bawah ibu kota bukanlah sesuatu yang asing lagi untuk sesebuah negara. Contohnya di Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, malah Korea Utara pun mempunyai terowong rahsia yang menggabungkan ibu kota dengan lapangan terbang ataupun stesen kereta api. Berbalik kepada terowong rahsia Putrajaya ini, kononnya ini adalah terowong yang menggabungkan seluruh kawasan Putrajaya dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, setaraf terowong rahsia negara lain. Ia sekarang ditutup sebab kerajaan mahu merahsiakan ini dari orang awam. Walaupun begitu, ini semua hanyalah mitos. Terowong ini tidaklah serahsia seperti yang disangka. Ini ialah projek monorel yang memakan kos sebanyak 400 juta ringgit.
Ia dibina semasa era pentadbiran Tun Dr. Mahathir dahulu, dikenali sebagai Monorel Putrajaya. Walaupun begitu, projek ini telah ditinggalkan semasa era pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2004 dahulu. Tiadalah laluan rahsia, senjata rahsia ataupun kubu rahsia yang terletak di bawah Putrajaya, menjadikan terowong rahsia Putrajaya ini antara mitos yang terkenal di kalangan masyarakat kita. 3. Vaksin dan microchip pemantau. Seterusnya kita lihat mitos yang terbaru tersebar di kalangan rakyat Malaysia. Semestinya kumpulan anti-vaksin di Malaysia sangat ramai dan aktif. Ada yang terlalu taksub untuk menolak vaksin sehinggakan tidak mahu mengambil vaksin untuk diri mereka dan ahli keluarga. Semestinya sudah terbukti dengan pengambilan vaksin di seluruh dunia dapat mengurangkan jangkitan COVID-19, secara langsung memulihkan ekonomi negara. Namun begitu, tidak dinafikan penerimaan vaksin ini ada kesan buruknya kepada seseorang, khususnya mereka yang berisiko tinggi. Pendek kata, pengambilan vaksin tidaklah sempurna untuk menghindari COVID-19. Tapi untuk mengambil vaksin sebagai usaha menghindar penyakit adalah masuk akal. Apa yang tidak masuk akal ialah konspirasi melibatkan vaksin. Contohnya, ada segelintir golongan teori konspirasi dan anti-vaksin percaya ada microchip yang terdapat di dalam vaksin yang diberikan kepada rakyat. Microchip ini kemudian disuntik masuk ke dalam tubuh badan manusia. Ini membolehkan pihak-pihak tertentu untuk memantau dan mengenal pasti kedudukan penerima vaksin. Bila populasi dunia sudah menerima vaksin ini memudahkan mereka untuk mengawal populasi, secara langsung mengawal dunia. Pertama sekali, tiada bukti sahih melaporkan kewujudan microchip di dalam vaksin. Teknologi microchip dalam bentuk cecair belum secanggih apa yang kita sangka seperti di dalam filem Matrix. Kalau ada pun yang memantau, itu ialah peranti yang ada dengan anda sekarang, seperti telefon dan komputer. Adakah mereka yang menolak vaksin disebabkan tidak mahu dijejaki ini perlu membuang telefon bimbit dan komputer? Agak tidak masuk akal, bukan? Tapi itulah mitos yang popular berlegar-legar di kalangan rakyat Malaysia. 2. Tingkat kosong di Menara Petronas. Menara berkembar Petronas, satu mercu tanda negara yang meletakkan Malaysia di mata dunia. Tahukah anda yang menara ini mempunyai satu tingkat yang dikosongkan? Kenapa? Sebab mengikut cerita, pernah berlaku gangguan di situ sehingga tahap mereka terpaksa mengosongkan seluruh tingkat. Kisah ini bermula bila ada yang berkongsi tentang kematian 100 orang pekerja yang meninggal semasa pembikinan menara berkembar tersebut. Dengan itu, satu tingkat dikosongkan untuk menempatkan roh-roh yang terkorban. Tingkat itu memang tidak akan dibuka untuk disewa ataupun untuk kunjungan orang awam. Roh-roh ini diceritakan tidak akan mengganggu, melainkan diseru ataupun diganggu. Di dalam lift pula, tiada nombor yang boleh ditekan untuk naik ke tingkat ini. Ramai yang percaya inilah sebab kenapa kisah-kisah seram sering berlaku di menara berkembar. Dari kisah pekerja yang melihat seseorang berjalan menembusi dinding, lift terbuka di tingkat yang salah dan terhidu bau harum. Kelibat seorang budak di dalam lift, ada yang pernah melihat pontianak di luar tingkap dan pocong di dalam pejabat. Bukan tingkat ini sahaja yang menjadi perbualan, kononnya tasik buatan di depan menara pun ada kisah misteri di sebaliknya. Tapi kisah apa tidak pula diceritakan. Persoalannya, tingkat berapa yang dimaksudkan? Adakah ini kisah benar ataupun hanya satu legenda urban? Tiada siapa yang tahu. Apa yang pasti, itulah mitos terkenal sepanjang zaman dalam masyarakat Malaysia. 1. Pelajar meninggal di dalam almari. Seterusnya kita lihat mitos yang terkenal di kalangan pelajar. Kisah yang selalu diturunkan dari senior kepada junior tentang kisah pelajar yang meninggal di dalam almari. Malah pernah saya kongsikan kisah legenda tentang seorang gadis yang bernama Melati yang meninggal di salah sebuah universiti di Borneo yang mayatnya ditemui di dalam almari. Kisah pelajar meninggal di dalam almari ini bukan sahaja terkenal di Borneo, ia juga terkenal di seluruh Malaysia. Ada kisah yang berlaku di Semenanjung tentang pelajar yang bermain sorok-sorok semasa hari terakhir persekolahan. Pelajar ini kemudian menyorok di dalam almari, tapi dia terkunci di dalam. Cuba untuk menjerit.
tapi tiada siapa yang mendengar. Malah disebabkan itu ialah hari terakhir persekolahan sebelum cuti panjang, semua murid dan guru telah pun pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan dia terkunci di dalam. Tidak sehingga rakannya pulang ke asrama, mereka pelik dengan bau busuk yang datang dari salah sebuah almari. Bila dibuka, mereka dikejutkan dengan mayat rakan mereka yang sudah pun mereput. Selain daripada itu, ada juga versi lain pelajar meninggal di dalam almari akibat putus cinta, mengurung diri, ataupun kisah buli pelajar yang dikurung dan meninggal di dalam almari. Pendek kata, kalau bercerita tentang kisah seram di kalangan pelajar, mesti ada versi pelajar meninggal di dalam almari. Pelajar meninggal di dalam almari yang akan diceritakan. Itu ialah mitos di dalam masyarakat kita yang terakhir pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda tahu lagi mitos-mitos lain ataupun kabar angin yang pernah menjadi fenomena di Malaysia, pastikan anda tulis di ruangan komen di bawah. Apa pendapat anda tentang perkongsian pada hari ini? Pastikan anda like dan share kalau anda suka. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.